Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini saya nak kongsikan ke anda macam mana anda nak buat produk digital yang boleh mendapatkan permintaan daripada customer anda. Seterusnya anda boleh membina produk digital tu dengan sukses dan yang paling penting dia betul-betul memberi manfaat kepada anda punya customer. Okey. So, yang pertama, anda mesti tahu keperluan anda membuat produk digital tu memberi tak value kepada bakal customer anda. So, kalau macam saya, biasanya saya akan kaji apakah masalah yang dihadapi oleh mereka di luar sana yang mereka perlukan untuk dapatkan produk digital anda. Okey. So, bila kita ceritakan tentang produk digital, dia bukan hanya berkisarkan tentang modul panduan, bukan hanya pada video panduan, tetapi kita juga boleh jual template, boleh jual digital produk yang lain. Contoh video, template video, template poster, ataupun case study, ataupun SOP, tutorial, satu bentuk step by step. So benda-benda tu anda boleh jadikan satu produk digital yang lengkap. Cuma sebelum anda dapat hasilkan produk digital yang bagus, anda perlu tahu siapakah bakal pelanggan yang akan membeli produk digital anda. Siapakah? Dan yang kedua, anda juga kena tahu masalah yang mereka hadapi. So kalau supaya contoh saya nak jual panduan panduan bermain gitar. Okey, so kat luar sana mungkin ada orang nak belajar main gitar, tapi siapakah kelompok audiens itu? Adakah golongan muda, golongan pertengahan ataupun golongan tua? Okey, so benda tu anda kena jelas siapa yang bakal membeli. Okey, dan yang kedua adalah daripada sektor mana mereka. Adakah daripada golongan yang dah bekerja ataupun mereka masih lagi student dan mereka ataupun mereka usahawan. So benda-benda tu anda kena clarify sebelum anda hasilkan platform digital yang boleh betul-betul membawa manfaat. Sebagai contoh, saya nampak kat Facebook, antara produk digital yang saya pernah nampak sponsored dekat Facebook, yang pertama, mereka menjual panduan membuat sabun untuk suri rumah yang nak belajar buat sabun, dan seterusnya mereka boleh buat sabun homemade dan mereka boleh jual. Okey. Dan yang kedua, mereka membuat panduan bagaimana nak fitnesskan badan. Okey, sebagai contoh teknik kempiskan perut ataupun teknik senaman yang boleh kuruskan badan. So teknik-teknik tu mereka buat dalam bentuk video panduan. Okay, ada juga yang saya nampak jual produk digital cara nak design hard. So tu pun ada cara nak buat hard dan bermacam-macam hard, dan mereka bagi sekali template hard. Dan seterusnya mereka membuat cara nak buat resume. So mereka juga sediakan template resume. So benda-benda tu anda kena clarify. Yang paling penting anda ada knowledge dan experience tentang produk tersebut. Kalau anda buat tapi anda tak ada experience, anda tak ada knowledge, so produk tu tak ada valuable. Sebab orang sebenarnya berminat nak belajar kita based on apa yang kita pernah lalui, apakah pengalaman kita yang lepas. Okay, so daripada situlah kita akan define masalah-masalah customer yang mereka selalu hadapi sehingga mereka perlu dapatkan resume tu. Sebagai contoh, masalah yang mereka hadapi, mereka tak dapat kerja, ataupun mereka selalu hantar resume kena tendang, ataupun mereka selalu email tetapi mereka tak tahu email format yang betul, seterusnya email mereka kena reject mentah-mentah ataupun tidak di-reply langsung. So masalah-masalah tu anda akan tahu kalau anda dah ada sedikit idea produk apa anda nak buat. Okay? Dan yang kedua, bila kita tahu masalah tu, barulah kita boleh hasilkan produk yang menyelesaikan masalah tu. Maknanya kat luar sana mereka hadapi masalah-masalah yang sedia ada, dan kita cuba provide solution kepada mereka melalui panduan-panduan, melalui produk-produk digital yang kita ada.
Okey. So daripada solution itu, barulah anda terfikir apakah topik-topik yang anda nak masukkan. Benda yang paling simple, anda nak tahu masalah ni sebenarnya, anda kena tengok, kena kaji dekat Facebook punya perbincangan. Sebagai contoh, apakah masalah-masalah, apakah isu semasa yang mereka hadapi. So isu-isu semasa tu, sometimes kalau anda nak jual produk digital, tidak perlu anda nak tahu lebih detail. At least anda tahu apa isu-isu mereka. Sebagai contoh, isu sekarang ni, mereka nak cari kerja yang susah masa PKP. So isu-isu tu sometimes adalah opportunity untuk anda hasilkan produk digital anda sendiri. Mereka nak kerja tak ada, mereka nak buat bisnes sendiri tak tahu. So mungkin anda boleh relatekan dengan isu semasa itu. Dan daripada masalah tu, anda cuba hasilkan panduan yang betul-betul dapat membantu mereka. Sebagai contoh, kalau macam saya, usahawan kat luar sana, time PKP ni banyak orang order online. Mereka dah tak ke kedai. So saya propose untuk solution bagaimana nak buat website e-commerce, sebagai contoh. So target saya untuk usahawan yang macam mana, yang baru nak start, yang dah start ataupun dah sukses. Usahawan yang baru nak start. Tu sebagai contoh, anda nak rough anda punya idea. Sometimes all the thing yang produk digital anda keluarkan semua boleh related dengan isu semasa. Sebagai contoh, mereka nak jual sabun sebagai contoh. Maybe dia suri rumah, maybe dia baru berhenti kerja. Ataupun anda nak jual panduan memasak burger sebagai contoh. Mereka nak jual burger tapi tak tahu resipi-resipi yang membuatkan burger tu sedap. So panduan-panduan ni pun sangat diperlukan sebenarnya. Ataupun panduan-panduan membuat aiskrim. So benda-benda tu terpulang kepada anda punya experience. Dan yang paling penting, anda ada knowledge sedikit untuk hasilkan modul tu, yang apabila orang beli modul tu, mereka boleh ikut dan ada result. Tu benda yang paling penting. Bukannya mereka beli sekadar beli. Tu yang bahaya. Kadang kat luar sana orang nak jual panduan menjanjikan langit dan bintang, ataupun mereka menggula-gula tetapi rupanya tak dapat pun follow apa panduan yang dibeli. Okey. Dan yang paling penting, kalau anda nak jual produk digital ni, mesti relatekan dengan mereka nak membina income tambahan. Ini antara produk digital yang bagi saya boleh dikatakan evergreen. Semua orang nak buat income, semua orang nak buat macam ni. So anda jual lah produk digital apa pun, mungkin anda boleh naikkan salah satu features ataupun USP di mana kalau mereka ada produk digital tu, mereka boleh buat income mereka sendiri. Mereka boleh buat burger yang sedap sendiri. Mereka boleh buat aiskrim yang sedap. Mereka boleh macam-macam. Okay. So keyword yang saya nak bagi tahu kat sini adalah, first, anda kena tahu problem yang bakal pelanggan anda sedang hadapi, situasi sebenar, apakah masalah yang mereka sedang hadapi. Dan yang kedua, anda cuba propose solution tu based on your product digital. Dan yang ketiga, kalau boleh, anda kalau jual produk berupa panduan, packagekan dengan benda-benda lain. Maknanya mereka bukan hanya belajar, mereka dapat juga something. Sebagai contoh, template case study, step by step tutorial dan lain-lain. Okay. So itu saja untuk perkongsian minggu ni. Saya harap anda jelas. Cuma bagi saya, kalau saya cerita panjang lebar, nak tahu sana, nak tahu sini, anda tak perlu risau. Kalau once anda ada knowledge, anda boleh buat, anda just buat. Mostly orang ada knowledge, contoh macam saya ada knowledge buat produk, buat chatbot, saya buat panduan chatbot. Orang ada knowledge buat Google Ads ataupun SEO, mereka buat panduan SEO. Mereka ada knowledge macam mana nak buat business printing, mereka boleh hasilkan modul untuk printing. So bagi saya, kalau anda ada experience, walaupun very simple experience, tetapi kalau anda boleh modulkan dan anda yakin orang yang follow modul tu boleh buat dan boleh apply, so teruskan. Even sesimpel macam mana nak ambil gambar, macam mana nak rakam video,
macam mana nak buat poster. So benda-benda tu antara produk digital yang pernah saya keluarkan. Okay, so pengalaman saya tak ada pun kaji masalah kat luar sana. Cuma saya just buat apa yang saya tahu, apa experience saya ada, saya transform kepada modul, transform kepada produk digital, dan mereka yang beli produk digital tu dapat something untuk mereka belajar, dan mereka dapat juga template apa yang mereka nak. So benda tu akan naikkan valuable untuk produk digital anda. Dan seterusnya, anda kena, ada orang cakap nak kena kaji dekat Google Trend, dekat Google Keyword. Okay, so bagi saya, kalau nak memudahkan anda buat produk digital yang anda tahu, the very simple produk digital yang anda tahu mungkin cara nak edit poster, cara nak upload post ke Instagram, cara nak menulis ayat dekat Facebook, sebagai contoh. The very simple thing, anda jual dulu murah-murah untuk lihat the first respon daripada customer, dan dari situlah progress yang anda dapat. Anda boleh cuba upgrade daripada satu produk digital kepada 2, kepada 3, dan seterusnya kepada banyak produk digital anda boleh buat. Dan benda tu semua park dalam website, di mana anda boleh handle produk digital tu secara automatic. Orang beli produk digital automatic approve, just anda pantau dia punya sales saja, dan anda pantau dari segi support. So support juga one of the component dalam produk digital yang menaikkan value untuk orang beli produk digital tu. Okay, so itu saja untuk minggu ni. Terima kasih, kita jumpa lagi minggu depan.